Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Yudukeng hari ini akan membentangkan poster kami yang bertajuk Hedonisme dan Peradaban Manusia. Skop pembentangan kami adalah pada maksud dan sejarah di sebalik fahaman hedonisme dan kesannya terhadap umat Islam pada zaman sekarang. Saya, Muhammad Darwish, akan membentangkan maksud dan sedikit sejarah di sebalik fahaman hedonisme. Bahagian-bahagian lain akan disambung oleh ahli-ahli kumpulan saya. Jadi, mari kita pergi kepada maksud hedonisme. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, hedonisme bermaksud pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Jadi, seperti yang tertera pada poster kami, hedonisme adalah satu fahaman falsafah bahawa keseronokan merupakan matlamat utama dalam hidup. Jadi, kita tahu bahawa hedonisme adalah satu fahaman falsafah. Mendengar maksud hedonisme ini membuat saya berfikir bahawa kadang-kadang saya juga pun berfikir begitu, mementingkan keseronokan di sebalik tanggungjawab yang perlu saya buat sebagai seorang manusia dan juga sebagai seorang umat Islam. Saya juga insan biasa yang sering membuat kesalahan, jadi kadang-kadang saya terfikir seperti itu. Tapi bila membuat poster ini, saya pertama kali bertemu dengan perkataan hedonisme ini, dan bila kami satu kumpulan membuat rujukan terhadap tajuk ini, baru saya faham bahawa perasaan yang saya hadapi itu juga ada nama tersendiri. Untuk lebih memahami maksud hedonisme ini, kita pergi kepada satu perkataan yang paling penting dalam maksud hedonisme ini, iaitu keseronokan. Menurut Kamus Dewan, seronok bermaksud perasaan yang menyenangkan ataupun menyedapkan hati. Ini bermaksud yang seronok ini satu adjektif yang sangat umum, kerana kita semua, hampir semua manusia mempunyai aktiviti-aktiviti yang berbeza yang boleh membuatkan mereka seronok. Apa yang menyeronokkan bagi saya mungkin tak menyeronokkan bagi anda semua. Sebagai contoh, untuk menyeronokkan diri, saya sering menonton video-video yang menggelikan hati dan menghiburkan, ataupun sesuatu yang baru sebagai ilmu pengetahuan di YouTube. Ataupun kadang-kadang saya keluar bersembang bersama rakan-rakan ataupun bersukan. Setengah orang berpendapat bahawa aktiviti-aktiviti yang saya lakukan itu tidak seronok bagi mereka, dan mereka punya aktiviti-aktiviti mereka sendiri. Itu yang dikatakan bahawa seronok ini sangat subjektif. Ia bergantung pada manusia sendiri. Jadi, fahaman hedonisme ini memberi matlamat hidup kepada pengikut fahaman ini untuk terus berasa seronok, kerana itu adalah matlamat hidup mereka. Sedikit mengenai sejarah sebalik fahaman hedonisme ini. Ia didukung oleh Aristippus, iaitu murid kepada Socrates yang merupakan seorang ahli falsafah yang sangat popular. Aristippus mendukung fahaman ini sejak daripada zaman 400 sebelum Masihi. Namun, fahaman hedonisme ini telah dicatat lebih awal dalam epik Gilgamesh sejak zaman Mesopotamia. Cuma ia tidak diberi nama lagi daripada pada zaman itu. Jadi fahaman ini telah berkembang melalui tamadun-tamadun dan dibawa hingga zaman sekarang. Berdasarkan sedikit pengenalan yang telah saya berikan mengenai maksud hedonisme dan sejarahnya, kita boleh membuat konklusi secara awal bahawa fahaman hedonisme ini sangat bertentangan dengan matlamat seorang Muslim. Jadi, pembentang seterusnya daripada kumpulan saya akan menerangkan
kesan mengamalkan hedonisme ini terhadap akhlak seorang manusia? Persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muaz binti Abdul Aziz akan mempersembahkan tentang bahagian saya, iaitu Islam dan Hedonism. Baiklah, Islam dan Hedonism mempunyai sejarah antara dua ini. Contohnya, amalan hedonism telah pun wujud pada zaman Rasulullah lagi, iaitu pada zaman jahiliyah, Rasulullah belum lagi dilantik sebagai Rasul. Jadi terdapat banyak lagi amalan-amalan hedonism yang telah wujud dan menjadi kebiasaan serta masyhur. Baiklah, apakah contoh-contoh perbuatan amalan-amalan hedonism pada zaman Rasulullah? Contoh amalan-amalan hedonism yang telah wujud adalah amalan berjudi, meminum minuman arak, bermain tikam nasib dan berzina adalah merupakan daripada amalan-amalan hedonism. Mengapakah amalan-amalan ini menjadi bertentangan dengan Islam dan serta dibenci oleh Islam? Amalan-amalan ini boleh membawa banyak mudarat dan kerugian dan juga boleh membawa kesesatan. Telah turunnya surah ayat-ayat Al-Quran yang telah membicarakan tentang ini. Pada surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apakah terjemahannya? Terjemahannya, wahai orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib anak panah adalah perbuatan syaitan, perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu, iaitu amalan-amalan ini, amalan yang hedonism ini, agar kamu beruntung. Aktiviti hedonism ini juga membuatkan kita terlalai daripada tanggungjawab kita yang asal, iaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Ayat pada surah Al-Baqarah ayat 30 juga telah membicarakan tentang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikanmu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Baiklah, marilah kita bersama-sama mengambil pengajaran tentang ini. Baiklah, setakat ini sahaja banyak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini saya akan membentangkan mengenai kesimpulan dan penutup untuk tajuk hedonisme ini. Baiklah, hedonisme
ialah doktrin ataupun budaya yang juga menjadi cara hidup masyarakat barat, turut dihayati dan menjadi ikutan masyarakat kita. Hiburan yang keterlaluan, budaya lepak, pergaulan bebas, tabiat menonton video lucah, perlumbaan haram serta ketegangan dadah dan arak ialah antara corak hedonisme yang menjadi masalah ataupun penyakit para belia. Fenomena-fenomena ini yang dianggap sebagai penjajahan budaya ke atas golongan tersebut akan membawa kepada keruntuhan sistem sosial. Seterusnya, pendekatan yang boleh kita lakukan ialah pendekatan holistik lagi efektif perlu diambil oleh pihak-pihak yang tertentu bagi membendung budaya yang bersifat hedonistik ini. Seterusnya, terpulanglah kepada kebijaksanaan kita sendiri bagi menyelesaikan masalah ini untuk melahirkan masyarakat yang sihat, progresif, dinamik, makmur dan mendapat keampunan dan keridaan Allah. Baiklah, yang seterusnya, seperti yang kita tahu, gaya hidup hedonisme ini adalah suatu pola kehidupan untuk mencari kesenangan hidup dunia sahaja, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain serta ingin berjinak dengan perkara yang tidak baik. Ini merupakan banyak yang berlaku kepada belia-belia di negara kita. Seterusnya, pada masa sekarang ini, untuk menghilangkan sama sekali budaya hedonisme ini sangat sulit, sangat susah, tidak boleh dilakukan dengan pengendalian diri sahaja. Namun perlu adanya peranan aktif dari semua komponen, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara merupakan solusi ataupun salah satu cara yang efektif yang harus dicuba untuk dilakukan secara terus-menerus dan kerjasama yang baik. Meskipun hal tersebut kurang memberikan pengaruh besar pada arus pengembangan gaya hidup hedonisme yang sangat mudah berkembang. Seterusnya, hedonisme merupakan kebiasaan yang dilarang dalam Islam. Yang dapat menjadi Muslim yang baik hendaklah kita sebagai Muslim yang baik hendaklah kita mampu menjauhi ataupun meninggalkan hal-hal yang akan mengarah pada perilaku hedonisme. Hedonisme ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Perkara yang banyak yang terdapat dalam hedonisme inilah perkara-perkara yang banyak dilarang dalam Islam, sudah pasti mengandung banyak kemudaratan, sebagaimana dengan hedonisme yang memiliki banyak kesan negatif yang sampai terjebak ke dalam kancah hedonisme, kerana hedonisme terus terang tidak akan pernah memberi kepuasan dan kebahagiaan. Bagi yang belum terlanjur menjadi pengikut hedonisme, maka segeralah berpusing balik bahawa kebahagiaan hidup ada pada hati yang bersih dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang boleh memberikan kebahagiaan kepada rohani dan jasmani dan kembali ke jalan, dan sama-samalah kita kembali ke jalan ilahi. Dan yang terakhir sekali, saya ingin membentangkan cara-cara kita mengatasi budaya hedonisme ini. Yang pertama sekali adalah kita selalu bersyukur ke atas apa yang ada sebagai langkah awal. Umat harus tahu bahawa kebahagiaan tidak datang daripada banyaknya material dan benda-benda yang mahal harganya, melainkan berasal daripada hati yang penuh syukur dalam menjalani kehidupan. Adalah kita sentiasa bersyukur dengan apa yang ada dan tidak berlebihan dalam kehidupan. Dan seterusnya ialah hidup bersederhana. Tanamkan dalam diri agar berhidup dalam keadaan yang sederhana, agar terhindar daripada sifat boros yang menjadi gaya hidup hedonisme. Dalam hidup hedonisme ini banyak perkara-perkara yang memberikan impak yang negatif, iaitu seringkali berbelanja tidak mengikut keperluan seharian, berbelanja mengikut nafsu sahaja. Yang terakhir sekali ialah menentukan keperluan diri. Dalam kehidupan ini, kita hendaklah bijak dalam menentukan priority, iaitu kepentingan
yang kita perlu dalam kehidupan, yakni bermula daripada barang yang ingin dibeli sesuai dengan keperluan seharian, membeli perkara ataupun barang-barang hanya untuk keperluan sahaja. Baiklah, itu sahaja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.